Dr. Umi Kausam Muhammad Ali ya, ialah seorang pakar perunding dan pembedahan mata di Pusat LEC, Pusat Pakar Mata LEC. Beliau juga memperoleh Master in Surgery dalam bidang ophthalmology berkenaan mata dari Hospital UKM pada tahun 2005. Beliau pernah menjadi tenaga pengajar sementara di Royal Perak College of Medicine. Beliau juga banyak melatih pegawai perubatan dan master di bawah jagaan beliau. Semasa beliau bertugas sebagai pakar di Hospital Ipoh, beliau merupakan koordinator untuk database mata dan pembedahan katarak kebangsaan. Selain itu, beliau juga mempunyai minat dalam perubatan retina, juga membuat saringan dan rawatan bayi pramatang berkaitan dengan masalah retina. Buat masa ini, beliau juga merupakan pakar yang merawat di Hospital Perak Community Specialist PCSH. So, terima kasih. Ini sebab sedikit tentang Dr. Umi. So, saya harap semua peserta dalam di ruangan Zoom kami, sila matikan mikrofon anda semasa pembidangan doktor untuk mengelakkan gangguan. Dipersilakan Dr. Umi untuk meneruskan sesi ini. Okey, terima kasih Anna ya. Assalamualaikum dan very good evening to everyone ya. Seperti yang kita janjikan dalam beberapa live session sebelum ni, malam ni kita akan saya akan berkongsi berkenaan dengan tajuk iaitu kenal pasti masalah kesihatan melalui mata. Ya. Okay. Boleh dengar ya Anna ya? Tak ada masalah dengar, suara? Okey, kita mulakan. I just nak inform semua peserta. So kalau ada sebarang pertanyaan, sila kemukakan soalan anda di ruang komen. Kalau untuk peserta-peserta yang menyertai kami di Facebook Live kami, juga boleh kemukakan soalan anda di ruang komen. Dan kita akan ada satu sesi soal jawab. So Dr. Umi kita akan jawab semua soalan dalam ruang komen itu, okay? Thank you Dr. Umi, pass to you. Okay, yeah, thank you. So kita akan mulakan tajuk perkongsian pada malam ini iaitu kenal pasti masalah kesihatan melalui mata. Ya. Okey, ini biasa kita dengar ya, mata cerminan jiwa. Daripada mata kita boleh mengesan pelbagai emosi seseorang, contohnya kesakitan, letih, ya, risau ataupun tertekan, ataupun kadang-kadang setengah orang tu kita tengok pandangan dia macam kosong. Kosong maksudnya tak fikir apa-apa lah. Contohnya setengah pesakit yang datang kepada kita, contohnya yang seperti stroke ataupun selepas aksiden yang mempunyai kecederaan kepala ataupun otak yang teruk, dan mereka akan datang dengan pandangan yang sebegini ya. So daripada sini kita dapat mengesan secara awal apa sebenarnya secara emosi pesakit itu ya. Ini adalah salah satu animation ini masalah emosi, pelbagai emosi yang ditunjukkan oleh mata ya. Okey. Jadi kita teruskan bagaimana dan kenapa mata ni boleh mengesan masalah kesihatan ya. Dari segi anatomi ataupun struktur mata itu sendiri, dia kita tahu terletak di bahagian tengah muka. Jadi daripada bila kita berbicara dengan seseorang, kita akan melihat mata dahulu ya. Daripada muka kita lihat mata dulu. Jadi ia senang untuk dinilai atau diperiksa. Selain daripada itu, mata juga kaya dengan jaringan salur darah. Okey, daripada sini kita tengok bila ada banyak salur darah bermula dari kelopak mata dan diikuti oleh mata hitam atau iris, terusnya retina dan saraf optik. Oleh sebab itu, pelbagai jenis penyakit ya daripada anggota badan yang lain boleh ditunjukkan dengan hanya pemeriksaan mata ya. Okey. Sedikit sebanyak berkenaan dengan kita lihat daripada depan muka, daripada depan sini kita nampak pelbagai salur darah di bahagian muka ya, bahagian muka, dan yang melibatkan mata daripada salur darah utama yang berasal daripada jantung lah semestinya ya, yang nama dia internal carotid artery, external carotid artery. Ini adalah salah nama sebahagian daripada
salur darah yang penting, salur darah besar. Dan daripada situ dia akan bercabang pergi ke setiap bahagian kelopak mata dan bahagian mata yang seterusnya, juga bahagian pipi dan keseluruhan muka. Ya, ini untuk menunjukkan betapa bahagian muka dan mata ni begitu banyak jaringan salur darah yang boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan ya seseorang boleh sampai ke organ mata ini. Sedikit video pendek untuk dilihat ya. Ini adalah 2 biji mata kita ya. Okey. So di keliling mata kita nampak bola mata yang 2 ni berselirat dengan apa ni? Ini adalah otot mata. Otot mata ni berfungsi yang atas untuk tengok atas ya, yang bawah untuk tengok bawah, yang tepi untuk tengok tepi. So ada banyak sebenarnya otot mata yang mengelilingi mata yang kita tak nampak sebenarnya sebab dia terlindung di sebalik tisu dan kulit ya. Dan daripada belakang kita nampak tangkai ini adalah salur darah dan optik ataupun saraf mata yang kita panggil optik yang di mana dia bersambung terus ke bahagian otak. Itu sebabnya bahagian apa-apa masalah yang terjadi pada kepala, bahagian otak, salur darah boleh melibatkan mata. Salah satu lagi saya nak tunjuk ya betapa banyaknya jaringan otot mata yang memegang mata sebenarnya. Daripada sini seterusnya nanti bila saya explain berkenaan dengan kenapa kadang-kadang kita boleh nampak image 2 bila sesuatu penyakit kita boleh tahu. Ini disebabkan oleh banyaknya otot-otot mata di tepi atas kiri kanan yang memegang bola mata dan bertindak untuk menggerakkan mata kiri kanan atas dan bawah. Mata ni mesti bergerak, dua-dua mata mesti bergerak seiring. Contohnya kalau melihat ke kiri, dua-dua perlu melihat ke kiri. Kalau satu lihat kiri dan satu lagi tidak boleh bergerak ke kiri, di situlah berlakunya masalah. Kadang-kadang image berganda ataupun double vision. Ya. Okey, kita tengok sikit di dalam mata ni. Ya. Ini di depan mata. Jadi di dalam mata kita nampak ya beberapa lapisan. Dari sini beberapa lapisan mata putih dekat luar ni, dalam dia ada lagi lapisan walaupun nipis tapi memang ada beberapa lapisan ya. Daripada luar putih, di tengah-tengah lapisan dia bersambung dengan mata yang gelap di depan ni ya. Dan di belakang sekali adalah retina, yang warna orange color adalah saraf mata yang kita panggil retina. Dan kita nampak beberapa cabang macam ranting ni adalah salur darah yang berasal daripada leher dan daripada jantung dan pergi bercabang ke bahagian mata. Ya, ini adalah salah satu salur darah yang terlibat jika berlaku perubahan, contohnya beberapa penyakit yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Ya, jadi begitu pentingnya jaringan-jaringan ini menyebabkan pelbagai masalah kesihatan boleh dikenal pasti ya dengan pemeriksaan retina. Okey. Jadi ini otot-otot mata yang saya tunjukkan tadi ya. Ini di atas, di tepi, di bawah ya, semuanya memegang mata dan membolehkan pergerakan mata dari pelbagai arah. Okey, ingin saya beritahu di sini ya, banyak sebenarnya salur darah ataupun kita panggil saraf mata yang menggerakkan semua otot ni, semuanya berasal daripada otak ya. Okey. Untuk mata sahaja kita ada sekurang-kurangnya 6 saraf daripada otak yang bertanggungjawab untuk menggerakkan mata ke pelbagai arah dan untuk penglihatan, dan satu lagi saraf mata ketujuh kita panggil untuk pergerakan ataupun bukaan dan tutup kelopak mata. Jadi di mata sahaja kita ada 6 saraf daripada otak. Oleh itu, pelbagai masalah daripada otak ataupun kecederaan, strok dan sebagainya, ia akan melibatkan mata secara tidak langsung. Ya. Jadi kita move seterusnya. Okey, apa sebenarnya penyakit yang biasa dikesan melalui mata? Ini saya akan susun mengikut susunan yang paling kerap dan kita ikuti yang paling jarang lah. Okey. Yang boleh dikesan melalui mata. Okey, yang paling kerap mestilah penyakit 3 serangkai kan? Kolesterol, kencing manis dan darah tinggi. So macam mana bila pesakit datang ke klinik mata, doktor akan melihat secara keseluruhan dulu sebelum kita bertanya apa masalah dan sebagainya.
kita akan melihat terutama cara dia berjalan, muka dia, ya, ada apa-apa tak di luar secara pemeriksaan secara luaran, ya. Contohnya kelopak mata. Okay, kita akan lihat dulu kelopak mata. Kita tengok ada kuning dekat sini, ya. Nampak kan ada kuning patch, ya, yellow patch ataupun kita panggil tumpukan kuning di kulit mata, terutama di bahagian dalam ni. Jadi soalan pertama yang saya tanya, ada masalah kolesterol ke tidak? Ya, kadang-kadang tu tak tahu pun, muda lagi kan. Jadi mereka pun tak tahu, ingatkan ini apa-apa lemak ke, jerawat yang kembang ke apa ke kan. Tapi sebenarnya ini adalah tumpukan kolesterol yang kita panggil zentelasma berkaitan dengan lemak ataupun kolesterol yang tinggi. Jadi bila ada begini, risiko dia memang pesakit dinasihatkan sama ada menjaga pemakanan atau pergi cek darah untuk tahap kolesterol dan seterusnya jika perlu mengambil ubat untuk meredahkan kolesterol dan memulakan cara hidup sihat semestinya, ya. Malangnya zentelasma ni ataupun tumpukan ni tidak boleh hilang dengan ubat. Ia perlu dibuang dengan cara pembedahan. Okey. Dan ia boleh datang balik jika masalah kolesterol tu berlarutan ataupun tidak dikawal. Okay, seterusnya, seperti saya sebut tadi, daripada penyakit 3 serangkai, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, ia boleh menyebabkan saraf mata, pergerakan mata terganggu. Contohnya, lihat ya, mata kanan ni nampak kelopak mata jatuh banding dengan mata kiri, okey kan? So bila kita arah dia, pesakit ni untuk gerak mata ke kiri, ya, mata kiri boleh gerak ke kiri tetapi mata kanan tidak boleh bergerak ke kiri. Ini yang saya cakap tadi, untuk kita melihat image tu fokus kepada satu, dua-dua mata mesti bergerak seiring, ya. Jika satu mata bergerak ke satu arah dan satu mata tidak ikut arah yang sama, inilah akan dipanggil double vision, akan menyebabkan kita panggil double trouble, ataupun image berganda. Pesakit akan melihat image dua, tidak kiralah image dua tu secara bersebelahan ataupun bertindih secara menegak, ya. Tapi biasanya mereka akan datang dengan masalah double image ni dan diikuti oleh sakit kepala dan pening. Mestilah kan, sebab kita tak boleh fokus, kita tengok satu barang tak boleh fokus dia menjadi satu, dia menjadi dua, berpecah. Jadi semestinya ini akan menyebabkan sakit kepala dan kadang-kadang muntah juga. Okey. Ini adalah salah satu tanda pesakit ini mungkin mempunyai masalah saraf mata disebabkan biasanya penyakit-penyakit 3 serangkai atau ada penyakit-penyakit lain yang berkaitan dan kita perlu siasat kenapa mereka boleh ada, kita panggil nerve palsy ataupun masalah saraf, ya. Okey, seterusnya lumpuh bahagian muka. Ini pun kadang-kadang boleh berlaku, tak semestinya pada orang tua tetapi pada kanak-kanak dan orang muda pun biasa berlaku. Kita nampak lumpuh saraf muka, muka sahaja. Dia bukannya stroke seluruh badan, dia hanya muka. Bila kita tengok di gambar di sebelah kiri ni, ya, kita nampak bila kita arah pesakit untuk senyum, biasanya kita nak test dia, kita arah pesakit senyum ataupun cuba tunjuk gigi, ya. Kita lihat muka sebelah kiri boleh arah dia, ya, boleh ada reaction ataupun dia boleh tunjuk gigi sebelah kiri kan, tapi kita nampak sebelah kanan tak ada reaksi apa-apa. Ini menunjukkan saraf sebelah muka dia, ya, yang di sebelah kanan ni lumpuh. Ini disebabkan oleh, boleh juga disebabkan penyakit 3 serangkai, tetapi biasanya pada orang muda kita mesti pastikan ia bukan masalah daripada otak seperti ketumbuhan dan sebagainya, ataupun yang biasa berlaku disebabkan lumpuh saraf muka ni adalah jangkitan pada telinga atau jangkitan virus, ya. Ini lebih biasa berlaku. Macam ketumbuhan otak ataupun penyakit 3 serangkai menyebabkan masalah ini kurang di kalangan orang muda, tetapi lebih kepada jangkitan virus. Hi, Dr. Umi, you're muted. Okay. Can you type? Yeah, good. Good. Okay, can hear me, ya? Yes, Okay. can hear you now. Okay, ini lumpuh saraf muka tadi, ya.
Okey. Saya ulang balik ke, Anna? Yes, ni dapat you ni terulang balik. This part ya. Okey. Ya. So lumpur saraf muka ni, minta maaf ya sebentar tadi. Ini pada orang muda, lumpur saraf muka biasanya lebih disebabkan oleh jangkitan virus atau bakteria yang biasanya berasal daripada bahagian telinga. Okey. Dan jika ada masalah ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteria, dia akan beransur pulih secara perlahan-lahan ya. Tapi pada orang tua, kalau lumpur saraf muka, kita akan lebih untuk memastikan dia bukan disebabkan oleh penyakit stroke ataupun angin ahma yang berasal daripada otak ataupun masalah-masalah lain yang lebih bahaya, contohnya ketumbuhan dalam otak. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam bahagian dalam mata. Ini masih saya berbincang berkenaan dengan masalah 3 serangkai tadi ya. Di sebelah kiri saya adalah gambar retina mata yang normal. Kita boleh lihat saraf mata optik, kita panggil optik disc, disertai dengan jaringan salur darah retina ya. Dan bahagian makula ataupun bahagian center mata. Ini adalah retina yang sihat. Okey, kita beralih kepada sebelah sini ya, kita boleh lihat sebahagian daripada retina tidak dapat dilihat lagi disebabkan oleh pendarahan yang menutupi separuh daripada retina. So ini kita panggil pendarahan dalam gel mata. Okey. Dan penyakit kencing manis ya, ini sangat biasa berlaku. Bila datang kencing manis, saya akan tanya berapa tahun kencing manis. Sebabnya duration ataupun berapa lama kencing manis sangat berkait rapat dengan perubahan yang akan berlaku di dalam saraf mata retina. Saya tunjukkan sekali lagi, ini adalah saraf retina yang normal, salur darah yang normal. Ini ada pendarahan ya di dalam gel mata. Dan seterusnya perubahan disebabkan oleh kencing manis. Kita boleh lihat ya, ada pelbagai gambar di sini di semuanya saraf retina yang menunjukkan tumpuk-tumpuk, kebanyakannya tumpuk-tumpuk kuning. Ini adalah disebabkan kurang salur darah, kurang oksigen ataupun retina tu kurang oksigen disebabkan oleh occlusion ataupun tersumbat ya, salur darah tersumbat. Dan kuning di tengah-tengah ini disebabkan oleh bengkak, salur darah bocor. Dan tumpuk-tumpuk merah ini adalah pendarahan pada retina. Ini adalah sangat tipikal ataupun biasa berlaku pada pesakit kencing manis, terutamanya yang tidak dikawal atau kencing manis yang terlalu lama, mungkin lebih daripada 10 tahun, 20 tahun dan kawalannya tidak berapa baik. Ya. Jadi ini perubahan yang boleh kita lihat. Ada setengah pesakit tu datang bila kita tanya memang tak pernah cek darah, dan tak pernah ada masalah kencing manis ya, mengikut pesakit lah ya. Tapi bila kita cek mata, tengok appearance macam ni kan, tengok dia punya semua dah ada tumpuk merah, tumpuk kuning, bengkak. Jadi secara langsung kita akan tahu dah ini adalah kencing manis. Selalunya memang betul bila kita cek darah biasanya sangat tinggilah gula dia ya, dan mereka tidak sedar pun mereka telah ada kencing manis. Dan untuk perubahan ini berlaku, ia bukan memakan masa 1 bulan. Semestinya lebih daripada 6 bulan. Ya, okey. Okey, seterusnya. Kalau darah tinggi pula macam mana? Ada tak perubahan? Ini kalau darah tinggi tidak terkawal ya. Biasanya pesakit darah tinggi ni ramai yang bila terkawal je kebanyakannya tak ada banyak perubahan pada saraf mata ya berbanding dengan kencing manis. Tetapi ini ada kes yang terlalu tinggi dan satu tidak tahu juga dia ada darah tinggi. Kedua, makan ubat kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Contohnya lebih suka ambil rawatan tradisional ya, contohnya ubat-ubat direct selling dan sebagainya dan meninggalkan ubat yang doktor bagi. Ini pun boleh jadi. Ataupun sekejap ambil, sekejap tak ambil. Kalau rasa dia kata kalau saya sakit kepala pening saya ambil lah. Kalau saya rasa tak ada rasa apa-apa saya tak ambil. Ini pun bahaya juga. Ini menyebabkan tekanan darah boleh tinggi tanpa disedari. Apa yang kita boleh lihat dia telah menekan dan menyebabkan pendarahan pada
saraf mata dan salur darah mata. Jadi kita akan bagi tahu, nasihatkan pesakit tak boleh macam ni. Ubat darah tinggi memang kena ambil disebabkan perubahan pada retina salur darah mata. Jadi kita bagi tahu dia mempunyai risiko untuk mendapat stroke, angin ahma dan masalah saraf mata dan seterusnya. Dan organ-organ lain pun boleh rosak disebabkan penyakit darah tinggi ini telah membuat perubahan pada salur darah. Salur darah mata je kita boleh nampak, tapi salur darah buah pinggang, jantung kita tak boleh nampak secara direct. Jadi bila telah berlaku perubahan pada salur darah mata seperti ini, mestilah salur darah lain pun terlibat, sebab ini satu badan. Penyakit satu badan seperti kencing manis, kolesterol dan darah tinggi, dia akan pergi ke semua organ, semua salur darah pun sama perubahannya. Cuma kita boleh dapat clue bila kita lihat mata sebab kita boleh nampak salur darah secara direct. Tapi organ lain kita tak boleh nampak secara direct. Itu saja bezanya. Jadi bila ada perubahan macam ni, kita mesti nasihatkan. Kalau belum mengambil ubat, biasa saya akan refer kepada pakar perubatan dan pakar yang berkaitan untuk kontrol penyakit darah tinggi ini. Kerana jika tidak dikontrol penyakit kencing manis, darah tinggi utamanya, ia boleh menyebabkan stroke mata. Stroke maksudnya kalau stroke dekat otak akan menyebabkan angin ahma ataupun mati sebelah badan kan. Itu disebabkan oleh salur darah otak tersumbat atau pendarahan dalam salur darah otak. Tapi ramai yang tak tahu dalam mata pun boleh ada stroke. Kalau dia menyebabkan sumbatnya salur darah utama di permukaan mata ni macam ni di tengah-tengah saraf di saraf optik. Sama juga ini salur darah kita panggil vena, ini sumbat salur darah yang kita panggil arteri, walaupun berbeza, ini penuh dengan pendarahan, ini putih dan tak cukup oksigen. Jadi salur darah retina ni macam hampir mati disebabkan tak dapat oksigen langsung. Tapi dua-dua ni kita masih panggil stroke mata disebabkan oleh penyumbatan pada salur darah utama disebabkan kencing manis, darah tinggi tidak terkawal. Itu yang biasalah, tapi ada beberapa sebab lain juga yang boleh menyebabkan stroke mata ni. Rawatan untuk stroke mata dan pelbagai masalah yang kita beritahu tadi bergantung. Jika ada bengkak mata, kita ada salur darah baru, kita akan rawat dengan ubat-ubatan, injection, laser dan sebagainya. Tetapi rawatan yang paling penting adalah mengawal penyebabnya. Okey, kita tahu penyebabnya disebabkan oleh darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol tidak terkawal, maka itu yang perlu dirawat terlebih dahulu. Tak guna kita rawat pelbagai masalah mata dari contohnya laser, injection, beberapa injection suntikan dalam mata untuk mengurangkan masalah salur darah ni, untuk mengurangkan pendarahan, tetapi dia punya sistemik ataupun keadaan asalnya, penyebab asalnya tidak dirawat, jadi masalah ni masih akan berlanjutan. Laser lah banyak mana pun, suntik lah banyak mana ubat pun, tetapi kalau penyebab utama dia, contoh macam saya sebut tadi, masih tidak terkawal, ataupun sekejap tinggi sangat, sekejap rendah sangat, itu pun kira tak elok juga kawalan dia. Jadi masalah ini akan berlanjutan. Jadi kena begitu mengambil beratlah masalah ni sebab mata adalah salah satu macam petunjuk yang disebabkan oleh komplikasi masalah asal dia itu kencing manis, darah tinggi, kolesterol tetapi kesan dia dia akan menyebabkan kehilangan penglihatan jika tidak dikawal. Setengah kes tidak dapat di reversible ataupun tidak dapat patah balik lah, tak dapat balik penglihatan yang asal tu, ataupun kalau dapat pun sikit sahaja. Jadi itu sebabnya penting sebab mata ni adalah struktur yang sangat delicate ataupun sensitif kan, terutama salur darah ataupun salur darah macam ni salur darah ataupun saraf optik ni, jika dah rosak dia tak boleh patah balik. Kita tak boleh buat pembedahan apa-apa kalau saraf optik ni rosak. Contohnya kalau pendarahan yang berlaku yang seperti saya tunjuk macam tadi, ini pendarahan ni kalau tidak surut sendiri contohnya dalam masa beberapa minggu, mungkin boleh buat pembedahan keluarkan darah ni. Tetapi jika saraf optik rosak, tak boleh buat apa-apa. Kadang pesakit tanya, boleh tak buat apa-apa pembedahan untuk pulihkan balik penglihatan
Jadi itu sedih sikit lah nak bagi tahu kadang-kadang, sebab memang tak boleh patah balik. Dah rosak saraf optik, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi lebih baik kita jaga dari peringkat awal. Kalau doktor nasihatkan, tolong jaga, makan ubat betul-betul. Kencing manis darah tinggi, jaga elok-elok. Ataupun ikut rawatan ataupun rawatan susulan yang diberi. Kalau doktor kata kita nasihatkan laser injection, kalau boleh ikut, memang akan ada, bukan kata 100% jaminan laser ataupun injection ni akan memulihkan penglihatan 100%, tetapi sekurang-kurangnya ia menghalang daripada kehilangan penglihatan secara kekal. Jadi kita nak maintainkan ataupun at least kita pulihkan sedikit supaya tak adalah nanti terlambat untuk membetulkan masalah penglihatan. Okey. Yang seterusnya, yang biasa juga selain daripada penyakit 3 serangkai adalah penyakit thyroid. Mungkin ramai yang dah tahu apa sebenarnya penyakit thyroid ini. Thyroid adalah salah satu kelenjar yang berada pada leher kita, di antara saluran, di depan saluran pernafasan kita, trachea kita panggil. Bentuk pun macam rama-rama kan, butterfly. So thyroid ni kecil je dalam kita punya ruang ni, tetapi setengah tu kita nampak, sebab ni senang je nampak. Leher kita bengkak, ada yang sekata, ada yang tidak sekata, ada yang sampai berbonggol-bonggol, ada yang sedikit. Ini kita panggil thyroid. Ini kelenjar thyroid lah. Kalau kelenjar thyroid ni besar, ia mungkin menyebabkan hormon thyroid itu sendiri biasanya tinggi. Dia akan merembeskan hormon thyroid berlebihan. Jaranglah juga. Ada juga kes yang disebabkan oleh kuman dan jangkitan dan sebagainya, kecederaan menyebabkan hormon thyroid berkurang. Penghasilan dia kurang. Pun ada juga tanda-tanda yang tidak baiklah kalau berkurang. Tetapi biasanya berlebihan. Jadi apa tanda-tanda, kenapa hormon thyroid ni penting? Hormon thyroid ni sebenarnya penting sebab dia banyak memainkan peranan metabolisme, metabolik, ataupun proses pemakanan dan sebagainya, proses di dalam hampir semua tisu organ-organ di badan, termasuk salur darah, saraf, mata, jantung, buah pinggang, hampir semualah saya cakap, dan kulit. Okey, jadi jika ada masalah thyroid sebegini, sudah semestinya ia boleh menyebabkan masalah mata juga. Apakah antara simptom-simptom hyperthyroid, maksudnya hormon thyroid berlebihan? Sebab saya kata tadi kan, dia mengawal metabolik di seluruh badan. Jadi bila berlebihan hormon ni, terlebih, dia akan menyebabkan jantung laju, rasa panas. Asyik tak tahan panas je, nak sejuk je kan. Dia tak suka panas, berpeluh-peluh, tangan banyak berpeluh, tekanan darah tinggi naik, tidur tak boleh, susah nak tidur, otot lemah, tangan boleh menggeletar, macam kita panggil tremor, menggeletar secara halus. Bukanlah menggeletar macam sejuk tu, tapi dia menggeletar halus. Bila kita fokus ataupun kita cuba nak ambil sesuatu benda, kita susah nak ambil sebabnya tangan kita menggeletar. Okey. Dan mereka ni biasanya kurus, kurang berat badan sebab metabolic rate terlalu tinggi. Dan apakah kesan pada mata? Okey. Mereka yang punya masalah thyroid biasanya bila datang ke klinik mata, tengok je, biasa kita dah dapat kenal pasti. Sebab mata, appearance dia memang macam ni. Dia bukan besarkan mata dia, tapi mata dia memang macam ni. Dia tak boleh tutup sepenuhnya. Ini disebabkan gambar awal tadi saya tunjuk, otot mata yang memegang keliling mata kan. Jadi dalam masalah thyroid, otot-otot mata, tisu ataupun lemak di keliling mata menjadi bengkak. Bila dia menjadi bengkak, dia akan menyebabkan mata pun menjadi bengkak. Walaupun kita tak nampak daripada luar apa yang bengkak, tapi kita boleh nampak dia menolak mata tu, dia macam jadi terjojol ke depan. Itu adalah salah satu sign ataupun tanda mereka mungkin, walau macam mana pun saya akan cakap mungkin saja, tak semestinya thyroid, tapi kemungkinan besar. Dan kadang-kadang dia datang dengan mata merah, sakit, pedih. Ini adalah simptom biasa untuk pesakit thyroid yang melibatkan mata disebabkan kelopak mata tidak boleh tutup
sepenuhnya. Disebabkan mata ni besar macam ni kan, dah bengkak semua, jadi kelopak mata ni tak boleh tutup. Terutama bila tidur malam, dia akan ada bahagian yang terdedah dengan angin, aircon dan sebagainya. Jadi bila bangun pagi, mata akan jadi merah, kering dan rasa pasir dalam badan, dan kadang-kadang mereka disebabkan melibatkan otot mata yang memegang mata tu bengkak, dia akan menyebabkan pergerakan mata terganggu dan ia boleh menyebabkan diplopia, sekali lagi menyebabkan masalah imej berganda ataupun tak dapat fokus dengan betul disebabkan masalah pergerakan mata yang tersekat oleh muscle ataupun otot yang bengkak tadi. Rawatan dia biasanya untuk pesakit thyroid macam ni, rawatan untuk mata lah, biasanya kita akan bagi symptomatic treatment ataupun ubat-ubatan untuk melegakan masalah yang ada. Contohnya kalau kering, iritasi, rasa berpasir, kita akan bagi ubat titis. Untuk bengkak, kita akan bagi ubat bengkak, steroid eye drop. Tetapi kadang-kadang kita terpaksa hantar pesakit untuk MRI ataupun CT scan untuk melihat berapa besar saraf yang mata terlibat. Adakah dia menekan saraf optik di belakang mata? Sebab kalau dia menekan saraf optik di belakang mata, penglihatan akan ada masalah. Boleh juga, thyroid ni memang boleh menyebabkan masalah penglihatan. Walaupun dalam lebih kurang 3 hingga 5% sahaja, tetapi sangat bahaya kerana ia mesti dirawat dengan secepat mungkin dengan ubat steroid untuk mengurangkan bengkak ataupun tekanan pada saraf optik di belakang mata. Okey, seterusnya, walaupun ini bukannya selalu sangat berlaku tapi ini kalau di hospital tu biasalah melihat penyakit yang kita panggil radang sendi ataupun rheumatoid arthritis. Sendi yang saya maksudkan di sini bukan macam sendi sakit lutut yang macam orang berusia tu kan, nak semayang susah, nak bengkok kaki susah, itu bukan untuk orang yang berlebihan berat badan, sakit tumit ke, itu berbeza. Radang sendi yang kita maksudkan di sini selalunya berlaku kepada orang yang lebih muda, disebabkan masalah autoimun. Autoimun maksudnya antibody badan sendiri yang menyerang tisu-tisu pada pesakit itu sendiri. Maksudnya tisu ataupun sendi dia diserang oleh antibody dari badan dia sendiri. Itu yang kita panggil autoimun. Dan penyebabnya, sebab utama masih tidak diketahui, tapi kebanyakannya disebabkan oleh kadang-kadang jangkitan, keturunan, environment factor dan sebagainya. Okey, apa yang terjadi di sini disebabkan kita nampak sendi-sendi ni kan bengkak, dan biasanya bukan dia serang lutut ke tumit ke tak, dia akan serang dalam rheumatoid arthritis ni, dia akan serang sendi yang kecil dahulu, contohnya jari dan tangan ataupun jari kaki. Dan lama kelamaan ia akan menyebabkan deformity ataupun kecacatan kekal pada tulang ataupun sendi itu, bengkok-bengkok macam ni sampai memang tak boleh berfungsi jika tidak dirawat lah. Buat masa sekarang ni banyak yang mereka dah agak tahu tentang rheumatoid arthritis, rawatan awal diberi untuk mengelakkan daripada berlakunya simptom ataupun tanda-tanda akhir seperti ini yang sukar untuk dibetulkan lagi. Jadi apa kaitan dengan mata sebenarnya? Bila kita panggil radang sendi, autoimun maksudnya antibody serang tisu badan sendiri, dia akan serang juga tisu mata. Ini termasuk juga. Jadi pesakit rheumatoid arthritis ataupun arthritis ni, mereka akan datang kebanyakannya mata kering. Sebab apa? Dia serang kelenjar air mata. Bila dia serang kelenjar air mata, antibody ni, dia akan menyebabkan kelenjar air mata rosak dan tidak dapat menghasilkan air mata yang mencukupi untuk mata. Jadi simptom yang paling utama untuk penyakit orang yang arthritis adalah mata kering, yang memang berterusan, sukar untuk dirawat dan bukannya boleh sembuh, dia hanya boleh bertahan dengan ubat-ubatan, ubat-ubatan pelembab mata dan sebagainya. Tetapi mereka juga boleh datang dengan radang mata seperti ini, yang putih-putih, tumpuk-tumpuk dalam, ataupun radang mata bengkak dalam mata hitam, menyebabkan kemudian bila jangka panjang dia akan menyebabkan anak mata menjadi tidak bulat lagi, tidak sekata lah. Ini adalah salah satu jangka panjang apabila radang mata berlaku pada pesakit yang mengalami arthritis.
Dan rawatan dia sama juga, artritis tu sendiri mesti dirawat ya. Sebabnya automatik bila artritis dirawat, automatik mata akan terkawal. Pada masa jika mereka datang radang mata, kita semestinya akan bagi rawatan. Tetapi kita akan nasihatkan teruskan semua ubat-ubatan yang telah diberi oleh pakar rheumatologi ataupun pakar perubatan yang merawat sendi itu. Bagaimana pula dengan jangkitan kuman? Dapat tak kita pastikan sama ada apa jenis jangkitan kuman boleh tak kita lihat dengan memeriksa mata? Okey. Terdapat beberapa kes ya, kita boleh kenal pasti pesakit mempunyai batuk kering ataupun tuberculosis, TB, HIV ataupun penyakit kelamin, sifilis ya, dua-dua ni dengan hanya memeriksa mata. Masa tu pesakit tak tahu lagi ya, dia ada penyakit-penyakit ni, mereka datang dengan masalah mata dulu. Mereka akan datang masalah mata dan masalah mata yang sebegini. Radang mata, jangkitan, ada nanah dalam mata. Bila kita lihat belakang mata, kita nampak parut yang menyerang bahagian retina, ya, salu darah. Jadi ini walaupun mula-mula kita akan pastikan apa jenis jangkitan ya, dan TB biasanya dalam senarai kita ya, sebab di Malaysia kan biasanya salah satu jangkitan yang agak biasa kena pada mata adalah tuberculosis ya. Jadi beberapa ujian darah ataupun chest X-ray kita buat untuk mengenal pasti. Selepas kita kenal pasti, kita akan refer dia kepada pakar perubatan ataupun pakar jangkitan untuk memulakan rawatan TB. Rawatan TB bila dia kena pada mata ya, dia punya rawatan ataupun ubat-ubatan dia lebih lama daripada kalau kena pada paru-paru. Walau kalau paru-paru mungkin 6 bulan je, tapi biasanya kalau yang TB yang kena pada mata, rawatan TB ubat-ubatan yang kena diambil mungkin mencecah sampai 9 bulan ya. Jadi ini biasanya memang kita kena refer kepada doktor yang berkaitan lah. Dan mata masih kita follow up untuk melihat apa-apa kesan. Kadang-kadang ubat TB itu sendiri boleh menyebabkan kesan, side effect pada mata. Jadi kita akan liaise ataupun berbincang dengan doktor pakar perubatan apa ubat yang sepatutnya supaya untuk kebaikan dan untuk memaksimumkan pemulihan pada pesakit. Seterusnya, HIV atau AIDS ya. Ini pun ada juga, kita bercerita dari pengalaman ya. Kita walaupun ini gambar daripada Google, tapi kita ada melihat pesakit yang tidak tahu status dia ya, sama ada dia ada HIV, datang dengan masalah mata sebegini, retina ya. Kita nampak, bila nampak je appearance macam ni ya, kita suspect, okey, ini adalah salah satu kemungkinan ya. Dan biasanya kita akan bagi tahu pesakit beberapa sampel darah untuk terpaksa kita ambil untuk mengenal pasti apakah jangkitan. Kita tak adalah cakap ini confirm HIV, tak boleh lah macam tu ya. Kita akan cakap kita ada beberapa ujian saringan untuk mengenal pasti jangkitan apa. Kita tahu mesti ada jangkitan, tapi kita nak tahu apakah jenis jangkitannya. Kalau confirm, dan kita akan counsel dia untuk pergi ambil rawatan dan notify lah kepada Kementerian Kesihatan ya. Ini jika ada pesakit macam ni lah. Penyakit kelamin yang lain ialah sifilis. Sama juga ya, bila kita lihat ada perubahan-perubahan tertentu ya. Memang kan nampak macam sama je kan, nampak macam bengkak lah, bengkak dekat saraf optik, kuning dekat lapisan ni, semua nampak macam sama, tapi sebenarnya ada sedikit perbezaan dari segi presentasinya, dari segi of course kita kena ambil history lah ataupun sejarah dia, kita kena korek-korek detail sikit apa dia punya activities dan sebagainya sebelum kita buat ujian darah ya. Jika terbukti dan baru kita hantar dia untuk rawatan. Kerana sifilis ni sebenarnya boleh dirawat dengan antibiotik, cuma mungkin agak lama dan biasanya kita akan hantar ke hospital ya. Okey, selain daripada penyakit jangkitan yang saya sebut tadi, semasa bekerja di hospital kita ada juga menerima referral, contohnya pesakit yang ada jangkitan jantung ya, mereka akan hantar pada doktor mata untuk melihat tanda-tanda ataupun clue, adakah mungkin pesakit ni jangkitan dia macam ni ya. Jadi banyak kes sebenarnya kalau pakar perubatan ataupun pakar daripada pakar lain
hantar ke mata untuk melihat fundus ataupun retina, sebab banyak clue yang boleh dapat di sini untuk kita bantu rakan-rakan kita daripada pakar perubatan atau pakar lain yang berkaitan untuk mengenal pasti apakah sebenarnya ataupun untuk menyokong sesuatu diagnosis ataupun pesakit itu, ya. Bila kita dah dapat sokongan ataupun kita lebih kenal pasti yang lebih pasti apa penyakit dia, baru kita boleh rawat dengan lebih detail ataupun lebih tepat, ya. Okey. Seterusnya, barah ataupun ketumbuhan. Ketumbuhan ni tak kira lah ya barah ni, tapi biasanya yang biasa kita lihat pada mata adalah barah darah. Barah darah yang biasa leukemia, limfoma ataupun limfa, ya, ataupun myeloma. Ini semua barah yang di dalam sel-sel darah, ya. Dan ketumbuhan pada otak. Okey. Barah darah leukemia ini biasa berlaku, ya, kurang sel darah merah ataupun kita panggil anemia. Perkara yang biasa kita lihat, ya, basic examination, terutamanya daripada zaman dululah medical student dulu. Perkara pertama kita cek untuk orang yang kurang sel darah merah, kita cek bahagian mata. Ya. Kita akan selak bahagian mata ni, conjunctiva dia kita panggil dia, untuk lihat bahagian ini. Kalau pucat, kita tahu dia ada penyakit anemia ataupun kurang hemoglobin. Ya. Dan ada tanda-tanda lain lah, tapi ini perkara pertama doktor lihat adalah selak je kelopak mata ni untuk melihat sama ada conjunctiva dia kita panggil pink ataupun pale. Kalau pink yang biasalah normal, kalau pale macam ni kita tahu dia mungkin kurang sel darah merah. Okay. Barah darah leukemia terutama di kalangan kanak-kanak, mereka boleh datang dengan presentasi yang sebegini, ya. Mata besar sebelah, ya. Dan bila kita lihat retina ataupun salur darah, kita akan melihat clue dia, ya. Clue dia adalah kita panggil ni spot dia ada berbeza sikit, ya, daripada spot-spot ataupun pendarahan yang biasa dalam retina. Kita panggil ni raw spot. Walaupun ini bukan 100% leukemia, tapi ini akan menunjukkan atau menyokong, ya, suggest pada pakar pediatrik ataupun pakar kanak-kanak yang berkaitan yang ini adalah mungkin barah darah. Dan semestinya untuk diorang kenal pasti, mestilah diorang akan buat bone marrow ataupun ambil sum-sum tulang dan sebagainya untuk hantar sebagai ujian. Itu untuk betul-betul untuk kenal pastilah. Tapi ini untuk sebagai sokongan, ya. Dan salur darah ataupun tumpuk-tumpuk merah ni biasanya jika leukemia ataupun barah darah tu dirawat, tumpuk ni boleh beransur hilang. Okey. Okey, macam mana pula kalau ketumbuhan otak? Takut kan dengar? Tak semestinya semua simptom ni confirm ketumbuhan otak. Tak, ya, ini adalah salah satu possibility sahaja. Contohnya mereka yang datang kerap sakit kepala. Tapi ramai je sekarang sakit kepala. Tak semestinya sakit kepala je mesti barah otak kan. Tapi sakit kepala disertai, ini biasanya disertai kerap muntah, ya, mempunyai masalah penglihatan dan deria lain, contohnya telinga pun terlibat dan tiba-tiba sebelum ni cakap elok aja, tiba-tiba speech, percakapan, pertuturan pun kurang lancar, ya, dan ada saraf pun terlibat, contohnya kebas dan sebagainya. Bila kita kumpulkan ni dan mungkin bila kita lihat di dalam mata, ya, kita tengok saraf mata yang macam kita panggil optic disc ni warna pucat, ini warna yang normal, orange color ni, ini warna yang kita panggil optic atrophy ataupun selalu optic disc yang sudah pucat, ya, disebabkan tekanan, ya, kemungkinan. Dan apa lagi kita cek? Kita akan cek medan penglihatan, ya. Medan penglihatan kita tengok, tengok ini kita panggil visual field atau medan penglihatan, kita tengok rupanya dia tak boleh nampak bahagian sisi. Dua-dua mata tak boleh nampak bahagian sisi. Jadi bila kita kumpulkan semua maklumat ni, memang hampir pasti dia mungkin mempunyai ketumbuhan dalam otak. Tapi untuk kenal pasti kita masih kena hantar untuk MRI ataupun CT scan of the brain, ya, untuk kenal pasti. Jadi ini ada beberapa clue lah. Macam saya cakap tadi, tak semua sakit kepala, tak semua muntah, tak semua masalah penglihatan adalah ketumbuhan otak. Tetapi dia lebih banyak clue yang kita kena ambil kira untuk kenal pasti sebelum kita diagnose ataupun proceed patient untuk MRI ataupun CT scan, ya. Okey.
Jarang berlaku sekarang di private clinic ni, tapi masa saya bekerja di hospital, banyak referral daripada terutamanya daripada pihak kanak-kanak ya, pesakit bayi contohnya, ataupun kanak-kanak yang disebut terjatuh dekat rumah dan tiba-tiba pengsan, pendarahan otak dan sebagainya. Berakhir dengan akhirnya adalah disebabkan penderaan, bukan disebabkan terjatuh. Jadi pakar kanak-kanak biasanya akan meminta pakar mata untuk melihat apa ada di dalam retina, sebab jika terdapat di luaran, okey, mungkinlah terjatuh kan, lebam mata kan, tetapi bila kita lihat dalam mata, dalam retina terdapat pendarahan, pendarahan tu dari segi ada pendarahan baru, ada pendarahan lama. Salah satu lagi pendarahan dia melibatkan semua lapisan retina, belakang, depan, tengah-tengah, ini lebih kepada kes penderaan, dan ini kita panggil yang biasa kita dengar shaken baby syndrome, yang orang yang mendera tu menggoncang bayi dengan kuat menyebabkan pergerakan dan pendarahan dalam bahagian otak. Jadi itu bila diinterpretasikan sebagai, kalau dalam retina, sebagai pendarahan di seluruh lapisan retina. Daripada sini, tapi kita biasanya tak akanlah sebut ini confirm child abuse ataupun penderaan. Biasanya kita akan cakap suggestif sahaja, disebabkan tanda-tanda sebegini. Jadi ini adalah antara clue lah yang kita kena pasti. Daripada melihat mata, kita boleh dapat tahu ataupun menyokong diagnosis rakan-rakan perubatan ataupun doktor-doktor pakar yang lain. Okey, masalah lain ini masalah lain. Yang sinus atau bersedung ni memang biasa kan. Tengok aja mata merah, hidung pun merah, semua kita tahu oh ini mungkin sinus ataupun masalah resedung. Ya, contohnya datang macam ni kan, mata merah, tak ada pun tahi mata, semua tak ada, bersih je, berair macam ni merah. Ini kita tahu dia berkaitan dengan alahan ataupun sinus ya. Penyakit seterusnya, penyakit saraf yang kita panggil myasthenia gravis, boleh melibatkan mata. Kita nampak mata sebelah kanan ni normal, tapi sebelah kiri ni dah kuyu separuh kan. Ini dan bila kita letak ais, ada satu test kita panggil ais test, dan mata dia boleh terbuka balik. Ini disebabkan oleh masalah saraf, disebabkan oleh rembesan bahan kimia yang terlibat dalam junction untuk menggerakkan muscle ya. Kalau siapa yang biasa dengar myasthenia gravis ni bukan hanya menyerang mata, kebanyakannya jaranglah mata, dia menyerang seluruh badan, dan biasanya dia boleh menyebabkan kesesakan pernafasan dan sebagainya jika tidak dirawat ya. Seterusnya kesan ubat-ubatan, contohnya steroid ya. Terjadilah katarak ini ya, yang kita panggil katarak, terutama pada orang yang muda. Orang tua ada katarak itu biasalah disebabkan age related tapi pada orang muda kalau ada katarak, awal-awal katarak terutama sebelah mata, pertama kita tanya, pernah cedera tak mata ni? Yang kedua kita tanya, ada tak ambil ubat-ubatan selain daripada yang diberi doktor, tradisional ke, ataupun ada ambil ubat-ubatan contohnya yang beli dekat luar, ataupun ubat titis steroid yang berpanjangan ya, tanpa preskripsi daripada doktor. Jadi ada beberapa sebab ya kenapa terjadinya katarak ni pada orang muda ya, dan biasanya seperti saya sebut tadi, kecederaan dan rawatan steroid ya, yang boleh menyebabkan katarak. Dan rawatan untuk katarak semua tahulah ya, tak ada ubat-ubatan untuk hilangkan katarak ni, mesti dengan cara pembedahan sahaja. Okey. Jaundice kuning ya, mata kuning, nampak kan? Mata putih kita patutnya putih tetapi dia berwarna kuning. Ini kita panggil jaundice, dan biasanya dia berkaitan dengan penyakit hati, liver ya, bukan sakit hati ya, liver problem. Okey. Liver problem ni pula disebabkan oleh, untuk mereka yang selalu lama minum alkohol pun boleh, ataupun mereka yang pernah ada jangkitan hati, hepatitis ya, hepatitis B atau C terutamanya, ataupun salah satu lagi kanser hati ya, pun boleh menyebabkan mata kuning atau jaundice ya. Jadi banyak jugalah penyakit hanya melihat mata kita dapat tahu apa
kemungkinan, bukanlah kata confirm, tapi kemungkinan terdapat penyakit-penyakit tertentu. Okey. Sebelum kita habis, bila perlu berjumpa pakar mata dengan segera, kan? Terutamanya kalau penglihatan kabur secara tiba-tiba. Penglihatan kabur selama 10 tahun dengan kabur selama 10 hari memang berbeza. Jadi penting untuk kena pasti. Terutamanya kadang-kadang kita tak perasan tengok dua mata, tapi kita tak perasan yang satu ni sebenarnya dah kabur lama. Dan kita hanya perasan bila mata yang kita tengok selalunya elok ni bergantung kononnya mata kanan yang elok ni tiba-tiba kabur. Itu baru perasan jadi cara untuk kita test sebenarnya penglihatan mata ni, selain daripada kita tengok dua-dua mata, kita test lah, tutuplah satu mata dan satu mata lagi secara berasingan untuk kita kenal pasti mata mana yang lebih bermasalah. Okey, penglihatan kabur secara tiba-tiba, mesti datang jumpa doktor mata dengan segera. Okey, mata merah ni kebanyakannya konjungtivitis ataupun virus saja kan. Tapi kalau sakit dan diikuti oleh penglihatan kabur, memang kena datang jumpa dengan pakar mata. Kita takut radang mata. Okey. Ada yang ternampak floaters ataupun apungan ataupun macam nyamuk terbang dalam mata. Banyak kan? Ini sebenarnya simptom biasa. Dan ada juga yang kata dah lah ada nyamuk tu, lepas tu ada cahaya kilat macam flash camera dari dalam mata. Jadi mereka yang baru berlaku benda ni mesti datang dengan segera. Sebab apa? Kebanyakannya memang tiada apa-apa. Kita panggil ini floaters biasa je. Tetapi jika baru berlaku, terutamanya bila ada flash, kena check sebab kita nak tengok takut ada bleeding, pendarahan ataupun koyak pada retina mata. Walaupun sebilangan kecil dia terlibat benda-benda macam ni, tapi mesti sebab jika tidak dirawat ia akan boleh menyebabkan masalah yang lebih besar iaitu retina detachment, lekang retina lekang dan memerlukan pembedahan yang lebih besar Okey. Bila perlu berjumpa pakar mata lagi, bila ada masalah mengawal kelopak mata, sama ada tertutup atau terbuka, disertai sakit kepala dan imej berganda. Ini yang saya sebut tadi. Masalah saraf secara tiba-tiba boleh disebabkan oleh penyakit tiga serangkai, tiba-tiba kelopak mata jatuh ataupun kelopak mata tak boleh tutup sepenuhnya. Ini semua disebabkan oleh saraf. Saraf ni kadang-kadang tak bahaya pun, boleh baik dengan sendiri. Tapi jangan ingat semua benda tak bahaya. Apa-apa pun mesti nak jumpa dulu sebab kita akan kena pasti sama ada ini bahaya atau tidak bahaya. Kalau bahaya, kalau kita rasa bahaya, melibatkan boleh pendarahan dalam otak dan sebagainya, kita akan refer secara awal ataupun membuat MRI atau CT scan secara emergency. Sebab ada kes-kes yang sebegitu. Walaupun kebanyakannya tidak bahaya. Okey, apa lagi? Gangguan penglihatan selepas mengambil ubat-ubatan ataupun lepas ambil ubat tertentu, tiba-tiba nampak dua ataupun tiba-tiba kelabu ataupun tiba-tiba ada allergic reaction, mata jadi merah, berair, bengkak, semua benda-benda ni mestilah kena jumpa balik doktor mata lah jika ada masalah sebegini. Dengan itu, saya rasa itu slide yang terakhir dan terima kasih atas kerana sudi untuk bersama dengan saya malam ni. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanya ataupun type di ruangan chat. Saya serahkan kembali kepada Miss Anna. Terima kasih Dr. Umi. So kepada all the attendees, peserta di ruangan Zoom, boleh kemukakan soalan anda di ruang komen atau kalau you nak, you boleh unmute yourself dan tanya Dr. Umi secara chatting macam ini, Secara terus pun boleh tanya ataupun you boleh type chat secara terus pun boleh tanya. Siapa nak tanya? Ada tak? Kalau tak ada, then we will go to the kalau tak ada, then sorry Okay, dari ruang Zoom, Yung ada satu soalan untuk Dr. Umi Hai Dr. Umi, adakah dengan menggunakan kanta lengkap melebihi masa yang ditetapkan boleh menyebabkan kebutaan? Okey. Kanta lengkap ataupun contact lens ni ada
beberapa jenis lah ya Ena. Ada yang Hmm. daily, disposable, monthly kan. Daily tu biasa lebih okey lah sebab dia everyday you buang je. Tapi yang monthly tu kena jaga sikit, terutama mereka yang memakai kanta lekap color ya. Color cantik kan? Okey, color contact lens. Kerana color contact lens biasanya tahap penembusan oxygen penetration dia kurang daripada kanta lekap yang biasa. Itu pertama ya. Pakai lama ya betul, tapi bukanlah directly boleh menyebabkan kebutaan. Sebenarnya masalah dengan contact lens yang pakai lama menyebabkan mata, macam saya cakap tadi, oksigen kurang sampai ke lapisan kornea ataupun lapisan depan mata, menyebabkan kering. Bila kering, ia akan menyebabkan kornea ataupun permukaan mata itu senang tercalar, senang luka, ya. Terutama bila semasa meletak contact lens atau menarik keluar contact lens. Masa itu boleh ada kecederaan kalau terlalu kering. Bila ada kecederaan dan tak perasan pun ada kecederaan, masa itu kuman boleh masuk. Ya, bila kuman masuk, dia akan menyebabkan ulcer ataupun jangkitan. Jika tidak dirawat awal, semestinya ia boleh menyebabkan gangguan penglihatan. Kalaupun sembuh, dia akan menyebabkan parut dan gangguan penglihatan. Jika terlalu teruk dan langsung tak ambil ubat-ubatan dan sebagainya, tak berjumpa doktor, semestinya boleh menyebabkan kebutaan. Itu cara dia macam mana contact lens memberi masalah kepada pemakai. Ya? Bukan terus boleh menyebabkan kebutaan. Jadi hygiene ataupun kebersihan ataupun disiplin memang perlu ada untuk mereka yang memakai kanta lekap. Ya? Bukan direct lah, indirect. Ya, betul. Jadi jangan takutlah kan. Okay, so ada satu soalan dari Facebook kami, Dr. Mi, dari Siu Luan Heng. Doktor, kalau kelopak mata berdenyut, that means twitches, okay? Ini problem apa? Okay, kebanyakannya ya, lebih daripada 90% lah, twitching ni tak bahaya sebenarnya. Okay, penyebab twitching ni satu, kurang tidur. Sebelum tu saya nak bagi tahu, kelopak mata kita Ena ya adalah satu skin yang paling nipis sekali dalam badan. Okey. Jadi dia senang letih lah bila dia paling nipis. It's a thinnest muscle ataupun skin ya. So bila dia paling nipis, dia senang letih. Terutamanya mereka yang kurang tidur, ada mata alergi, sensitif ya, atau mata kering. Okey. 3 penyebab utama ni menyebabkan mata twitch yang tak boleh kontrol, dia akan berdenyut lah ya. Tetapi setelah diberi rawatan, dah jumpa doktor, beri rawatan, masih tak baik-baik juga. Jadi kita mesti menyiasat kenapa mata masih ataupun otot dia masih twitch ataupun kita panggil twitching lah, bergerak ya. Sebab dalam sebilangan kecil, small percentage, dia boleh disebabkan oleh masalah daripada dalam otak. Jadi CT scan ataupun MRI diperlukan. Ya. Walaupun jarang, tetapi kita masih kena fikir itu possibility ataupun kemungkinan yang berlaku jika selepas dirawat masih tidak sembuh lagi. Ya. Okay. Tapi kebanyakannya memang tidak bahaya. Tidak bahaya, okey. Tapi kalau tidak bahaya tapi dia continue macam ini, ada apa? Continue. Contohnya Ena ya, ada pesakit datang seminggu, ya, atau seminggu lah baru twitching. Kita bagi rawatan dulu, kan? Kita bagi rawatan. Kalau ada alergi kita rawat, kalau kering kita rawat, dan minta pesakit kurangkan tengok laptop, komputer, gadget, dan tidur kena jaga. Okey. Selepas nasihat semua tu, datang balik review, dah buat semua tu tapi masih ya tak boleh kontrol, berdenyut ya. Biasanya kita tak adalah terus MRI atau CT scan kan, sebab ini baru berlaku. Kecuali kalau dia kata dah lama dah 1 bulan, makin teruk. Terutamanya kalau dia cakap makin teruk dan disertai dengan ada masalah lain, contohnya kebas-kebas sikit kat muka ke ya, ataupun sebahagian muka pun ada twitch, ada pergerakan, yang itu lebih kepada masalah dalam otak dan kita akan suggest ataupun nasihatkan untuk pemeriksaan lanjut ya. Okay. Thank you Dr. Umi. Lagi satu soalan untuk Dr. Umi, jika air mata sentiasa mengalir, adakah ini bagus untuk mata atau masih memerlukan rawatan mata?
Air mata kita, air mata memang selalu, kelenjar air mata akan mengeluarkan air mata. Tujuan dia untuk memberi kelembapan pada permukaan mata. Okey. Tetapi kita ada satu saluran kecil di corner mata, kita ada satu bukaan ya untuk air mata turun. Jadi dia seimbang lah. Pengeluaran dan pengaliran keluar seimbang supaya mata kita tak akanlah berair bertakung sampai meleleh kat pipi tu kan. Jadi jika selalu keluar air mata dan ada tersumbat kelenjar air mata tu, jadi kita nampak macam mata akan selalu berair, itu tak normal lah ya. Tak bolehlah kita nampak mata dia selalu je berair kan. Itu maksudnya tempat turun air mata tu ada penyumbatan. Itu satu. Atau mata kering ya. Mata terlalu kering pun boleh berair juga mata. Sebab bila mata kering, mata kita akan hantar isyarat kepada kelenjar untuk menghasilkan lebih air mata. Kan? Jadi dia akan menghasilkan lebih air mata refleks tanpa kontrol. Itu pun boleh. Satu, kemungkinan ada masalah katarak pun boleh ya. Selalu berair, tengok lampu silau pun boleh berair juga ya, terutama mereka yang dah berusia. Dan jangkitan mata dan ada benda asing dalam mata, itu pun boleh menyebabkan mata sentiasa berair. Dan bila tanya normal ke tak normal, mata tu tak bolehlah berair tu okey, tapi bukan sampai bertakung dan meleleh kat pipi, itu dah namanya tak normal lah ya. Maksudnya ada sesuatu ataupun struktur mata, sama ada pengaliran keluar dia tersumbat ataupun ada benda asing di dalam mata dan sebagainya. Okay, thank you. Lagi satu soalan dari Facebook juga, dari Yu Chang. Tanya, kira jantung ada pacemaker, adakah ini akan menjejaskan mata dan penglihatan? Okey. Masalah jantung ada pacemaker biasanya disebabkan kenapa dia pasang pacemaker. Okey, itu salah satu ya. Pacemaker dipasang disebabkan oleh rentak jantung dan sebagainya ya, untuk menyelaraskan rentak jantung. Jadi biasanya kalau dia di bawah jagaan pakar, contohnya IJN, pakar jantung, mengambil ubat-ubatan dengan betul, ambil ubat cair darah dengan betul ya, dan tekanan darah semua terkawal, biasanya kuranglah risiko untuk mengalami masalah mata ya. Biasa kalau terkawal tak apa ya. Ini kalau rentak jantung tidak terkawal, contoh macam saya beritahu tadi masalah thyroid lah contohnya ya. Rentak jantung terlalu laju menyebabkan darah pada jantung dipam tidak betul lah, dan berlaku darah beku di mana-mana dan dihantar tersekat di saluran retina menyebabkan strok mata. Itu boleh berlaku ya. Mereka yang tidak terkawal ya, contohnya tidak mengambil ubat-ubatan dengan betul. Tetapi cuma kalau pacemaker, ada rawatan ya, ada ubat cair darah dan sebagainya, tak banyak risiko untuk pergi ke mata lah ya, masalah mata. Okey. Lagi satu soalan dari Facebook, Miki Kang. Dr. Umi, adakah tekanan darah tinggi mempengaruhi tekanan mata, which is eye pressure? Bagaimana seseorang tahu sekiranya tekanan mata tinggi? Adakah tahap tekanan mata yang membahayakan? Okey. Satu, memang sepatutnya sedikitlah, ada tak banyak sebenarnya kaitan antara darah tinggi dengan tekanan mata. Tapi mereka yang mempunyai darah tinggi, kencing manis, memang mempunyai sedikit risiko untuk mendapat glaukoma. Tinggi risiko berbanding dengan orang biasa yang tak ada penyakit-penyakit ni ya. Okey, itu satu kaitan dia. Dan boleh tak kita tahu kita tekanan mata kita ni tinggi ke tak tinggi? Okey. Kebanyakannya memang kita tak tahu ya Anna. Kebanyakan memang tak tahu. That's why kita hari tu kita ada bagi ceramah berkenaan dengan glaukoma. Dia pencuri mata yang senyap. Ya. Memang tak sakit. Tetapi mereka, kalau mereka tiba-tiba ya tekanan mata tu tinggi, tiba-tiba yang itu boleh sakit. Yang itu je yang kita boleh tahu tiba-tiba dia datang sakit. Disebabkan oleh ada blok ataupun biasanya mereka yang berusia lah ya. Ataupun selepas kecederaan dan sebagainya. Untuk mengetahui tekanan mata tinggi macam kita macam sekarang ni,
quite impossible lah kalau kita tekan ke macam mana kan. Kalau tak sakit kita pun tak tahu tekanan mata tinggi. Hanya doktor hanya pergi pakar mata saja kita boleh tahu berapa kita punya pressure mata, ya. Tapi ada juga akibat sebab ada keturunan kan Ya, dari betul. ibu bapa. Betul. Siapa ada keturunan tu memang sangat digalakkan untuk datang berjumpa awal. Janganlah tunggu sampai umur 40. Kan biasa kita nasihat cek mata umur 40 kan. Tapi Betul. mereka yang ada masalah keturunan mata dari segi apa pun perlu berjumpa awal, ya. Untuk kita kenal pasti ada tak masalah-masalah awal supaya boleh dikesan dan dirawat dengan awal, ya. Anak tambah lagi satu soalan dari soalan Miki Kang tentang tekanan mata kan, Dr. Umi. Adakah apa-apa ubat yang makan macam penyakit tiga saringan yang tadi Dr. Umi cakap, like high cholesterol, diabetik dengan tekanan darah tinggi, adakah ubat-ubat jenis macam ini akan menyebabkan tekanan mata tinggi juga? Ya, ada setengah ubat jantung, ya, memang boleh menyebabkan gangguan tekanan mata. Selain daripada steroid lah, steroid saya rasa banyak orang tahu kan yang akan menyebabkan. Steroid ni kebanyakannya rawatan untuk thyroid, rawatan arthritis, ya, banyak digunakan steroid. Oleh sebab itu biasanya pakar rheumatologi ataupun pakar perubatan kalau mereka start ubat steroid makan, ya, mereka akan nasihatkan pesakit untuk berjumpa pakar mata untuk cek tekanan mata, ya. Terutama kalau menggunakan lebih daripada 2 minggu ataupun menggunakan steroid yang sangat tinggi dos dia. Selain daripada steroid, memang ada ubat-ubatan. Contohnya mereka menggunakan ubat untuk sakit sendi, ya. Kadang-kadang dia beli over dekat farmasi je. Bukan doktor yang bagi pun. Ini untuk suplemen untuk sendi. Adalah satu ubat tu, ya. Dia memang dikenali boleh meningkatkan tekanan mata, ya. Kan Dr. Jadi, Umi, Dr. Umi tadi you cakap steroid, ubat steroid ini kalau diambil berpanjangan juga menyebabkan katarak kan tadi you ada. Betul. Jadi ada dua. So steroid ni itu sebabnya kalau nak makan steroid atau letak ubat titik steroid memang perlu diberi oleh doktor dan pergi cek dengan pakar mata. Kadang-kadang setengah farmasi bagus juga, ya, dia tak akan jual steroid kepada pesakit tanpa preskripsi daripada doktor, ya. Itu yang sepatutnya sebenarnya. Okey. Lagi satu soalan dari Facebook. Macam our attendees dari Zoom sangat diam aja hari ini, macam tak ada soalan atau terlalu banyak soalan dari Facebook kami. Okay, kalau you ada soalan boleh you can unmute yourself. Okay, then you boleh tanya soalan direct with Dr. Umi lah for all the peserta Zoom kami. Kalau tak, saya akan bersambung dengan soalan dari Facebook kami juga. Jika ibu bapa mempunyai masalah penglihatan mata seperti kerabunan, adakah anak-anak berisiko tinggi untuk mendapat masalah yang sama? Ya. Rabun ni, okey, ada beberapa jenis rabun lah. Saya assume ini rabun yang dicakap rabun jauh, rabun silau lah, ya. Saya assume macam tu. Betul, selain daripada keturunan, memang contohnya masalah lain juga. Contohnya kalau mereka anak yang tak cukup bulan, ya, bayi tak cukup bulan, pramatang, ya, mereka juga berisiko. Dan cara yang sekarang lah, Anna, dengan gadget semua kan, awal-awal lagi umur 3-4 tahun telah dedahkan kepada alat-alat seperti ini, dia akan meninggikan lagi risiko. Tapi memang betul faktor keturunan memainkan peranan penting dalam masalah rabun. Ini yang saya assume rabun jauh atau rabun silau. Ada sejenis rabun, ya, kita panggil rabun malam, retinitis pigmentosa, ya. Ini juga what Chinese call, Ena? Mancing something like that, Something like that kan. Malam, that means malam penglihatan akan berkurang. Penglihatan the night blindness lah basically, ya, night blindness. Ini pun adalah salah satu penyakit keturunan juga. Walaupun tiada rawatan tertentu untuk penyakit rabun malam ni, ya. Tetapi at least follow up ataupun temu janji berjumpa doktor pakar mata masih diperlukan kerana mereka lebih berisiko untuk mendapat katarak ataupun glaukoma dalam usia yang lebih awal, ya. Itu sebabnya walaupun awal-awal kadang-kadang bila kita tanya kenapa tak datang awal kan, doktor kata tak ada harapan sebab ini night blindness keturunan apa semua kan. Tapi sebenarnya
bukan tak ada harapan, tapi at least kita dapat kenal pasti kalau ada glaukoma, kita detect awal, kita boleh kontrol glaukoma supaya penglihatan tak menjadi lagi teruk. Ya? Jadi jangan kata penyakit yang tak ada harapan ni, jangan tak payah jumpa. Sebenarnya masih memerlukan temujanji ataupun checking untuk kenal pasti masalah yang berbangkit. Ya. Okey, sebelum saya continue dengan soalan-soalan dari Facebook, saya ingin buat satu announcement dulu. Macam saya buat announcement dari live session kami earlier minggu lalu, semua peserta webinar akan layak untuk pemeriksaan mata percuma di Pusat Pakar Mata LEC bersama consultation dengan Dr. Umi Kausem. So kita akan paste itu link, okay, untuk buat pendaftaran pemeriksaan mata percuma. So pautan ini akan dibuka sehingga besok pukul 5 petang. So nanti you boleh masuk Facebook kami dan klik on the link lah to buat itu registration, okay. Hanya dengan temu janji sahaja, okay. So tim kami akan telefon dan hubungi kamu untuk membuat temu janji. Alright. So selain ini saya nak buat lagi satu sebab ada banyak soalan tentang mata kering. So bulan ini because it's a season of joy, so we have a Christmas promo. Okay. So for the dry eye spa sebab di pusat kami ada satu treatment untuk dry eyes, tapi we have a promotion is with the body. Alright, so you can come in pair. Can I have my team to share the promo? Yeah, thank you. So this is the body eyes treatment. Alright, so you boleh bawa seorang lagi maybe your kawan ke, atau you nak bawa you punya mak, adik-beradik ke for this dry eye spa treatment. Okay. The second one akan dapat 50% discount, alright. Tapi sebelum go for the dry eye spa, you can actually register untuk the pemeriksaan mata percuma ini dulu for the doctor, for the consultation. Lepas tu you can actually sign up for this dry eye spa treatment, okay. Thank you. So seterusnya, okay, kita ada lagi satu soalan dari Facebook, okay, dari Sukwan. Selamat malam doktor, nak tanya penyakit arteritis kat mata kena rawat dengan steroid kah? Okay. Bergantung apa presentation dia ya. Kalau arthritis dekat mata, biasa saya sebut tadi, biasanya adalah mata kering, dry eye ya. So kalau dry eye, surface dia macam tak smooth, teruk sangat kering ya, then kita bagi rawatan simptomatik, contohnya gel mata ataupun moisturizer. Okay. Tetapi kalau ada arthritis di mata, contohnya ada radang mata, tak kira mata putih atau mata hitam, memang memerlukan steroid ya. Steroid ni sebenarnya ubat yang berguna untuk apa-apa radang, cuma penggunaannya mesti dikawal ataupun under macam jagaan pakar mata. Tak boleh ambil steroid 2 minggu, 3 minggu, beli kat kaunter, lepas tu hilang kan. Tak tahu apa dia punya kesan. Sebabnya satu steroid ni selain daripada katarak dengan glaukoma, dia boleh menyebabkan permukaan mata menipis juga kalau guna tidak terkawal. Ya, terutama untuk mereka yang arthritis lah, sebab mereka memang mempunyai masalah dari segi kolagen, tisu ya, bengkak dan nipis. Jadi bila guna steroid tidak terkawal tanpa kawalan, jadi dia akan menyebabkan lebih masalah. Apa-apa pun memang kena under supervision of the ophthalmologist ya. Okay, Dr. Mi, I nak tambah lagi soalan tentang arthritis yang tadi Dr. Mi berkongsi yang akan menyebabkan radang mata. Akibatnya bentuk anak mata berubah. Ya. Bila anak mata berubah, adakah itu akan menyebabkan penglihatan terjejas? Okey. Penglihatan terjejas dari segi bila anak mata tu bentuk dia tak bulat macam tu ya. Jadi cahaya masuk pun
akan berselerak. Okey. Cahaya masuk akan jadi pesakit akan kata nampak glare. Cahaya tu masuk dan berselerak, dia pecah. Ya. Jadi bila tengok cahaya sensitif. Itu je masalah penglihatan. Tetapi artritis juga ya diingatkan disebabkan oleh radang mata tadi, kesan dia mereka boleh mendapat glaukoma dan juga katarak. Ya. Walaupun tak guna steroid pun, tapi artritis tu sendiri bila ada radang mata boleh menyebabkan katarak dengan glaukoma. Itu pun boleh menjejaskan penglihatan lah secara langsungnya. Dan bentuk anak mata tadi saya cakap dia akan menyebabkan terutama sensitif kepada cahaya. Ya. Itu termasuk dalam gangguan penglihatan juga. Okay. Tapi itu tak ada apa-apa yang boleh dibuatkan. Okey. Itu biasanya daripada peringkat awal jika ada radang mata itu sebab kita akan beri ubat-ubatan tertentu untuk menghalang anak mata tu daripada melekat kepada kantar. Ya. Itu biasanya permulaan bila ada radang mata. Tetapi setengah tu terlalu kerap kena, sudah baik, kena balik, dia kronik lah. Jadi dia akan menyebabkan sama juga bentuk anak mata sebegitu. Ia boleh dirawat dengan cara biasanya bila memerlukan pembedahan mata, contohnya katarak, semasa itu kita akan betulkan saiz ataupun kita akan betulkan balik bentuk anak mata tu supaya dia menjadi kepada saiz asal. Sebolehnya lah menghampiri saiz asal, tidak lagi melekat-lekat ataupun berbentuk tidak regular macam tu. Ya. Tapi kalau bentuk anak mata sudah berubah, itu boleh dirawat tak? Boleh ada? Boleh dirawat bila biasanya saya cakap semasa pembedahan. Kita akan rawat semasa pembedahan katarak sekaligus semasa itu. Ya. Kita akan betulkan semasa itu. Sebab biasanya mereka akan ada katarak juga kan nanti disebabkan oleh radang, side effect steroid dan sebagainya. Masa pembedahan tu kita akan sekaligus kita rawat. Ya. Okay. Last question dari Miki Kang. Dr. Sekiranya seseorang itu kuat menangis, banyak Korean drama kot, boleh membawa masalah mata kering. Ya, betul. Sebenarnya menangis ni bukan nak cakap air mata habis, air mata tu sebenarnya banyak. Bukan yang disebabkan menangis air mata tu finish macam tu kan, tak. Tetapi dari segi sebenarnya lebih kepada dari segi emosi ya Ana. Bila kita menangis ni, kita bukannya menangis secara tiba-tiba je menangis kan, mesti ada emosi. Sama ada kalau menangis banyak ni maksudnya sedih lah kan, takkanlah gembira sangat sampai menangis je gembira, jarang kan. So bila you menangis tu biasanya sedih. Dari segi emosi tu sendiri dan perubahan hormon semasa emosi tu terjadi, itu akan menyebabkan mata kering. Itu secara tak langsung ini saya kata bukannya disebabkan air mata terhasil banyak sangat masa menangis menyebabkan mata tu kering. Tak habis pun air mata tu. Banyak sebenarnya pengeluaran macam saya cakap tadi ya. Kelenjar mata kita akan mengeluarkan banyak air mata. Tak habis-habis pun ya. Tapi disebabkan hormon ataupun emosi semasa menangis ataupun semasa kejadian tu akan menyebabkan mata kering. Lebih kepada pengaruh hormon lah sebenarnya. Ya, itu sebab lepas kita menangis kita rasa memang kering pun kan. Kesat, kering kan. Tapi itu lebih disebabkan perubahan hormon dalam badan. Okay? Jadi Miki Kang, you boleh register for the free eye screening. Okay. Lepas tu kalau you boleh actually sign up for the body dry eye spa treatment. Ya. Jangan menangis banyak sangat. And then Dr. Mi tadi you ada cakap because yang emosi affect hormones. So I nak tanya kalau untuk like for perempuan, for women, okay, bila mereka sampai menopause, also affect dia dengan hormon. Adakah ia akan menyebabkan mata lebih kering dari biasa? Ya, betul. Hormon estrogen bila kita menopause akan berkurang ya. Itu salah satu je lah hormon dia. Dia akan menyebabkan bukannya salah satulah ya, salah satu selain daripada tanda-tanda menopause yang lain seperti kurang susah nak tidur, emosi terganggu. Ini semua hormonal imbalance semasa menopause. Dan salah satu lagi mata kering, susah nak tidur. Bila susah nak tidur, mata akan lagi bertambah kering. Jadi dia macam jadi satu cycle. Tu yang jadi lagi susah untuk dirawat lah. Tapi biasanya kita akan suggest moisturizer berterusan
ataupun mereka yang mempunyai hormonal imbalance yang sangat teruk sehingga mengalami tekanan dan sebagainya, ya, ada juga mereka boleh berjumpa pakar ginekologis untuk mengambil hormon tambahan, ya. Ada saja rawatan untuk menopause sebenarnya, ya. So jangan risaulah sesiapa dalam attending this webinar, kalau you ada masalah mata kering, kita ada satu comprehensive dry eye spa, okay? Yeah. Ini bukan satu procedure, not surgery, okay? It's a treatment only. So dia akan masuk dengan artificial eye drops, kan, Dr. Umi? Ada apa masuk dalam our treatment for the dry eye spa? Ya, kita akan buat analisis, ya, analisis lapisan air mata dan pembersihan, ya, ataupun kita panggil blefax, ya, untuk kita mencuci lapisan air mata, lapisan kelopak mata, terutama yang berminyak, sebab itu biasanya penyebab utama dia, dan semestinya moisturizer lah, ubat titis mata, ya. Okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Umi. Satu very interesting banyak yang saya juga belajar malam ini tentang penyakit-penyakit lain akan menyebabkan kesihatan mata juga. So, terima kasih Dr. Umi sebab masa untuk berkongsi dengan semua. So, for all the peserta, okay, jangan lupa you can click the link for the registration for the free eye screening dari Facebook kami jika you log out from the Zoom, and all the peserta from our Facebook juga. So link ini akan tutup pada hari besok pada pukul 5 petang. Okay, selamat malam dan salam sejahtera. Thank you. Okay, thank you everyone. Thank you. Good night. Good night.